Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari yang bahagia ini, insya-Allah kita bertemu setelah agak saya rasa melebihi seminggu kita tidak bertemu dalam siri tadabbur, walaupun kita bertemu juga dalam siri-siri yang lain, iaitu live yang lain, tapi bukan siri tadabbur. Jadi bersyukur kehadrat Allah dengan izin dan rahmatnya, hari yang bahagia ini kita sambung lagi tadabbur kita, dan kita masih lagi rasa saya agak awal kita sudah berada di ayat yang ke-77. Sebenarnya ayat ini sambungan daripada ayat yang lepas. Kita berbicara tentang peperangan, keengganan umat Islam pada waktu itu yang baru memeluk Islam untuk turut sama berperang dan sebagainya. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ataupun menyebutkan ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang mahu ataupun mereka yang patuh untuk berjuang ke jalan Allah. Dan Bonda sebenarnya pada beberapa siri yang lalu cuba mengaitkan kisah ini dengan dengan beberapa kisah ataupun kita kaitkan dengan zaman ini yang bukan zaman peperangan, tapi kita berperang dengan nafsu, berperang dengan berjihad melawan kehendak sendiri, berjihad melawan musuh-musuh Islam yang bukan dalam bentuk peperangan, mungkin dalam bentuk pemikiran dan sebagainya. Apapun ayat ini lebih mengkhusus sebenarnya kepada peperangan, tetapi kita boleh melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita supaya tidak patuh kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita teruskan, mari kita lihat siapa yang ada di talian kita ataupun yang berada di turut bersama. Sudah ada Kamisah, ada Kasumawati Kasim, ada siapa lagi ni? Mari kita lihat. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami bisa beri salam kepada semua, kepada rakan-rakan juga yang lain. Kasumawati, Waalaikumsalam. Kak Dobi, di mana-mana sebenarnya itu baiknya kelebihan kita bersiaran secara maya begini. Rakan-rakan boleh lihat di mana-mana mereka berada. Di dalam kereta, asalkan ada line lah. Itu masalah juga, satu saja masalahnya ialah kalau tak ada line. Berbanding kalau kita buat offline ataupun buat di satu tempat, bagi mereka kita tidak boleh menyambil ataupun tidak boleh tidak dapat mengikuti, melainkan kita berada di tempat dia diadakan. Alhamdulillah. Okey, kita ada Dr. Zurida. Waalaikumsalam. Okey, kita semua insya-Allah kesayangan Allah, Dr. Zurida, mudah-mudahan kita dirahmati Allah semua. Masih awal lagi, rasanya suasana sejuk-sejuk ni. Ramai kot yang belum bangun lagi, bukan belum bangun. Mereka dah bangun, dah tak bangun dah sekarang, tapi ialah rasa masing-masing duduk dalam bilik, mungkin kerja-kerja yang boleh diselesaikan, tidak bergerak-gerak. Jadi saya pun pagi tadi sampai keluar iklan 2 kali sebab Bonda takut ada yang tak perasan.
Kenapa? Sebab dah banyak kali tunda dan nanti mungkin difikirkan hari ni tunda lagi benda ni. Kalau nak ikutkan masalah kesihatan, mungkin memang susah sikit, tetapi Alhamdulillah dari segi pemikiran, dari segi kemampuan bercakap itu masih boleh. Yang tak sihat itu sebelah kaki, belakang. So bolehlah kita berjumpa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya sebutkan ni bahawa hari ini kita akan bercerita pada ayat yang ke-77. Mari kita lihat dulu ayat 76 yang kita baca yang last hari tu. Takut nanti kita lupa, kita recall balik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Allah berfirman bahawa mereka yang beriman berperang pada jalan Allah, berjuang pada jalan Allah, berusaha pada jalan Allah. Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Dan mereka yang kafir ataupun kufur adalah berperang pada jalan taghut atau mengikut perintah taghut. Taghut ini mereka lampau lah, maksudnya sama ada manusia yang diruntun oleh syaitan atau sebagainya. Maka Allah katakan faqatilu awliya asy-syaitan. Jadi apa yang harus kita buat ialah kita perangi pembesar-pembesar syaitan. So kita jangan gerun, dia kata. Allah minta kita perangi pengikut-pengikut syaitan. Perangilah, dia kata, awliya'us syaitan. Pengikut-pengikut syaitan, pembantu-pembantu syaitan. Sebab dikatakan manusia itu apabila dia engkar kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itu pembantu syaitan. Pembantu syaitan. Maka dia kata inna kaida syaitan, Allah sambung lagi ayat tadi, kana dha'ifa. Sesungguhnya Allah kata, tipu daya syaitan itu lemah. Jadi kita janganlah jadi takut. Ini adalah satu motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita jangan sekali-kali bimbang, jangan risau untuk memerangi pengikut-pengikut syaitan. Kerana mereka lemah sebenarnya. Mereka tak mampu pun buat apa. Hanya dalam satu pandangan persepsi kita, sentiasa merasakan bahawa mereka lebih kuat. Kita tidak mampu melawan mereka. Sedangkan kalau kita berusaha dan kita cuba, Allah bantu kita, Allah aturkan bahawa kita boleh mengatasi mereka. Macam kita perang dengan nafsu kita, syaitan kita lah. Kita pagi-pagi lepas main subuh, rasa nak rehat, rasa nak bergolek-golek. Kalau tak sihat tu satu hal juga. Ini kalau yang sihat tu, dia jadi sakit tau. Kalau kita lepas tidur, layan, syaitan kata baring lah. Rehatlah, hari ni hari Ahad, cuti lah. Setakat nak dengar majlis ilmu tu senang, nanti tak payah tengok yang ni. Itu syaitan sebenarnya. So sebenarnya tipuan itu mudah saja untuk kita lawan. Kita istighfar, kita kuatkan semangat, kita bangun, insya-Allah kalahlah syaitan itu. Tetapi kalau kita tidak lawan, boleh boleh menaikkan kejayaan kita, baik kejayaan dunia maupun kejayaan akhirat. Tidak dapat kita langsaikan tugas itu sekiranya kita hendak syaitan. Dan kita sentiasa diri kita tidak sihat, itu adalah perang dengan diri kita, berbalik jalan Allah yang Allah sebutkan, yang mungkin bila-bila saja kita boleh pergi. Nah, kalau kita lihat hari ini pun,
kita apabila kita memerangi wabak ataupun rantaian wabak corona ini, dia tidak kelihatan itu masalahnya. Kalau kelihatan, kalau nampak agaknya virus itu berceratuk di depan kita, kita mungkin ngeri juga. Tapi kerana tak nampak, yang kita ngeri ialah undang-undang dunia sahaja. Bila MKN kata PKPB, PKPP, PK ini ada tahap berfikir lagi, itulah yang kita taat. Oh, tak boleh keluar, tak boleh pergi ini, tak boleh rentas negeri, tak boleh ini. Tapi sekiranya tidak ada undang-undang itu, kita tak fikir kerana kita tidak nampak musuh yang kita lawan itu bukan pihak MKN. Yang kita lawan ialah virus itu dan kita tidak mahu dia berterusan, maka kita lebih layak tinggal di rumah. Kalau kita nak keluar juga, maka kita kena patuhi SOP. Bukan maksudnya balik daripada berjalan, kita terus mandi, bersihkan diri. Itu yang jarang orang buat. Yang dibuat ialah keluar, kalau dikata jarakkan sosial itu buatlah juga. Kalau ingat, kalau tak ingat, tak buat. Kalau nak tutup muka, tutuplah. Tapi masuk di rumah, tanpa memikirkan siapa yang ada di rumah, tidak terus mencuci tangan, tidak terus membersihkan diri, membersihkan apa yang dibawa, itu juga adalah satu masalah dalam perjuangan menentang musuh kita setiap hari. Okey, jadi saya nak kita dah lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dalam ayat yang sebelum yang kita baca hari ini menceritakan masih lagi tentang bagaimana sebenarnya masyarakat di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diminta untuk berperang tetapi tidak berani, tidak mahu pergi. Kemudian Allah sambung dalam ayat yang 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idzan fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah. Tengok ini satu pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam tara, tidakkah kamu lihat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Alam tara, tidakkah kamu lihat wahai Muhammad, ilal ladzina qila lahum, kepada mereka yang dikatakan kepada mereka kuffu aydiyahum, tahanlah tangan mereka. Maksudnya mereka tidak dibenarkan lagi untuk berperang. Perang dalam Islam ini ada peraturannya. Sebab itu sebab nuzul ayat ini ialah menceritakan kumpulan yang tidak sabar untuk memerangi orang musyrik pada waktu itu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan lagi. Sebab Allah itu Maha mengetahui dan meminta Rasul bersabar supaya menguatkan dahulu kekuatan mereka, memujuk mereka dahulu untuk beriman kepada Allah. Di akhirnya kalau mereka telah mula memerangi Rasulullah, barulah dilawan untuk berperang. Sebab itu bila kita lihat mereka yang memburukkan ataupun mereka yang mengatakan bahawa Islam ini disebarkan dengan pedang atau Islam ini disebarkan dengan perang adalah tidak wajar kita terima dan kita tidak boleh percaya. Ini kadang-kadang kita ni tidak berapa faham sejarah, maka kita mudah terima bahawa betul. Kita pun dengar zaman Rasulullah banyak perang, banyak itu, banyak ini. Maka kita betul lah apa yang orientalis sebutkan dia sebagai bahawa Islam itu tersebar dengan perang. Sebenarnya Islam tidak akan memerangi mereka yang tidak melawan orang-orang Islam. Islam zaman Rasulullah sendiri tidak akan bertindak memerangi golongan yang tidak menentang Islam ataupun menentang orang yang melakukan jihad, melakukan dakwah. Yang sebenarnya peperangan itu dilakukan untuk menyebarkan Islam. Tapi kalau ditutup jalan itu, maka dengan sebab itulah mereka diperangi. Jadi peringkat awalnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan keizinan kepada mereka untuk berperang lagi. Tetapi ada Allah kata kufu aydiyakum.
tahanlah dulu. Apa yang kamu perlu buat ialah aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Kenapa? Supaya kita makin kukuh keimanan, makin kuat kita beribadah. Kita selalu dengar kan, kadang-kadang ada sindiran-sindiran yang tajam jugalah kita selalu dengar. Apalah lebay tu boleh buat. Kadang-kadang dia gelarnya pemimpin-pemimpin tertentu yang kuat beribadah, kuat agama, digelarnya lebay. Tak apalah, lebay tu orang baik kan. Tetapi dia kata apalah lebay tu boleh buat. Itu saya kira satu penghinaan. Sebab kadang-kadang yang kita lihat lebay itu sebenarnya dia beribadah, dia berdoa. Di dalam itu Allah berikan dia ilham. Allah berikan dia sesuatu yang sebenarnya dia proses sendiri bagaimana pemikiran itu untuk dilontarkan kepada awam. Bagaimana pemikiran dilontarkan kepada para pemimpin, sama ada pemimpin dalam ataupun luar negara, untuk membina kemajuan negara kita. Kita jangan perkecilkan siapa-siapa pun yang kita lihat. Hanya berdasarkan pakaian, berdasarkan kelembutan, berdasarkan mungkin kerana berdiam diri dan sebagainya. Kita melihat tindakannya untuk seterusnya dan apa buah fikiran yang dilahirkan itu kita mesti dengar juga. Itu masalah kita. Sebab itu kita lihat di dalam Al-Quran ini Allah sebutkan wa aqimus salah wa atuz zakah. Allah kata jangan kamu pergi perang dulu. Macam kita dah sekarang, jangan kamu terus bising dahulu. Lakukan salat, keluarkan zakat, maksudnya kewajipan itu dilakukan dan sebenarnya Allah mahu memberi idea, Allah mahu memberikan memberikan petunjuknya apakah tindakan seterusnya. Ya. Kemudian Allah kata lagi falamma kutiba alaihimul qitalu, apabila kutiba maksudnya diwajibkan kepada mereka untuk berperang, izan fariqum minhum yakhshawna nas, tadi nak sangat perang. Tetapi apabila dibenarkan, ada satu pihak pula yakhshawna an-nasa khasyatillah. Takut manusia lebih takut ataupun sama takutnya dengan Allah. Au asyad, ataupun lebih takut lagi. Khasyah. Wa qalu rabbana lima kutibat alaina lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Jadi bila diwajibkan maka ada kumpulan ni takut untuk pergi perang dan mereka pun berkata waqalu, apa jawab mereka kepada Rasulullah, kepada Allah apabila Allah firmankan supaya diwajibkan berperang, Rabbana, wahai Tuhanku, lima katabta, kenapa kamu wajibkan ke atas kami berperang, laula akhartana ila ajalin qarib, boleh tak kamu tangguhkan lagi? Tak kira lah masa dekat ke, tapi di sini ada ajalin qarib. Sikit lagi lah maksudnya. Macam kita lah, suka tangguh nanti sekejap, nanti ila ajalin qarib. Maksudnya waktu yang tidak sekarang lah. Kita itulah perangai itu rupanya perangai tangguh ini ada daripada semua kelompok manusia. Tapi tidak baik sebenarnya. Tadi yang di awal belum dibenarkan, gopoh mahu pergi. Jadi dua perkara yang kita nampak di dalam cerita ayat ini ialah gopoh. Belum diminta berperang, sudah mahu pergi berperang. Apabila disuruh berperang, minta tangguh. Jadi dua perkara itu tidak bagus dalam kehidupan kita. Gopoh dan tangguh. Gopoh itu menyebabkan kita tidak berfikir dan tidak merancang apa yang hendak kita lakukan. Kemudian bertangguh pula, melambat-lambatkan kerja itu boleh menghilangkan peluang, menghilangkan
kemenangan yang mungkin kita boleh dapat tetapi kita tangguh, maka kadang-kadang menjadi tidak buat langsung kalau kita tangguh. Saya tak cerita orang lain dah. Kita kembali pada diri kita lah, pengalaman sendiri. Kita kadang-kadang tangguh, nantilah kan. Sampai masa mungkin kita sudah terdesak, waktunya dah dekat perkara itu, ataupun kita sekarang panggil, selalunya ada due date kita. Kalau buat kerja di office dan sebagainya. Waktu nak siapkan itu sehari saja. Tapi pada waktu itulah datangnya halangan, mungkin kita tidak sihat, atau tiba-tiba ada sahaja halangan kematian ke, ada saudara mara ibu kita sakit, bapa kita dan sebagainya. Lalu kita menyalahkan pula keadaan. Sedangkan kita yang menangguhkan kerja. Mungkin perkara itu telah pun diberi 10 hari, 20 hari yang sebelumnya, tapi kita tangguh. Sebab kadang-kadang kita ni rasa bekerja di bawah under pressure, kita ditekan itu lebih laju. Macam air pula kalau kita pump kuat dia. Kita pun tangguh. Bila rasa nanti dah dekat, saya buat laju je. Padahal ni Allah Maha mengetahui. Kita kalau dah tangguh itu mungkin masa untuk kita laksanakan itu tidak sesuai. Okey, kita balik kepada cerita ayat tadi. Ini adalah ayat peperangan. So tak bolehlah dia tangguh kerana musuh telah pun menyerang. Maka pada waktu itu ia mesti dilaksanakan dengan segera. Tidak boleh berlaku tangguh. Dan itulah sebabnya maka Allah sebutkan tadi bahawa begitulah keadaan umat yang dia mengaku beriman tetapi dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan Allah minta Muhammad mengatakan kepada mereka apa yang Allah minta, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakanlah bahawa dunia ini, harta dunia ini adalah singkat, sikit sahaja. Harta benda yang menjadi kesenangan dunia adalah sedikit sahaja yang kamu duk sayang nak tinggal tu. Dan dia kata hari akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa, liman ittaqa, Allah firmankan. Kerana ia lebih mewah dan lebih kekal selama-lamanya. Dan kamu pula tidak akan dianiaya walau sedikit pun. Jadi walaupun kita tidak ada dalam peperangan, tetapi ayat ini mesti kita juga ambil pengajaran bahawa kita jangan terlalu sangat dengan harta dunia. Kerana harta dunia ini terlalu sedikit berbanding harta akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, balasan baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak kurang sedikit pun. Kalau Allah kata satu kebajikan kamu buat, aku balas 700 kebajikan, maka Allah akan laksanakan itu. Tidak kurang walau satu pun daripada 700 tadi. Begitulah. Sebab itu Allah kata jangan kita tangguh. Dia buat perbandingan orang yang tangguh pergi berperang. Bayangkanlah musuh sudah masuk makin dekat, kita tangguh lagi. Begitulah kita kalau kita menangguh ibadat kita, contohnya kita nak bersedekah, lalu kita kata nantilah, tunggu dia datanglah dan sebagainya. Dan macam-macam. Kadang-kadang kita dengar ada orang sakit, nak beli ubat pun tak ada duit. Kita pun kata nantilah, tunggu saya ada duit lebih sikit. Akhirnya duit kita tak pernah lebih pun. Duit kita tak pernah lebih. Bilalah duit itu nak lebih. Jutawan pun dia tak kata lebih duit dia. Ada saja yang dia nak beli. Saya semalam terklik satu video, orang kan suka pergi tengok rumah artis-artis kaya-kaya ni. Saya tertengok yang artis Indonesia. Saya tak payah sebutlah namanya. Saya tengok kan, memang mewah sungguh lah. Disebutkan tentang kemewahan, walaupun dia agak, orang kata zaman sekarang orang katakan sudah berhijrah. Alhamdulillah lah kan. Yang disebut ialah kemewahannya. Dia tak sebut tentang sifatnya yang mendekati Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk fikir
kalaulah setiap umat Islam yang kaya raya berfikir untuk membantu orang lain sebelum dia membuat rumah yang nanti akan ada pemberita datang tengok rumah kita bersamanya, baik kita bantu orang lain. Jangan tunggu duit kita lebih. Kalau tunggu duit lebih, tak lebih-lebihnya. Kita tangguh-tangguh, lama-lama kita tak bantu orang lain dan kita tidak, ibadah kita akan berkurang sebagaimana yang Allah janjikan bahawa di akhirat nanti itulah yang kekal. Tak perlulah kita nak hebat sangat di dunia ini, yang kekalnya di akhirat. Tapi tidak salah buat rumah besar. Niat pun mesti bagus. Contohnya untuk bertetamu, untuk sesiapa yang perlu untuk berehat di rumah kita, untuk bermalam dalam pencarian mereka dari perkara-perkara yang baik, itu tak salah. Ataupun kita nak membuat majlis-majlis ilmu dan sebagainya, okey. Tapi kalau untuk bersenang lenang dengan yang boleh menyebabkan kita lupa akhirat, itu adalah tidak wajar, ya. Okey. Kita lihat ayat seterusnya. Setelah Allah peringatkan bahawa kalau anda ni tak nak pergi berperang juga, ingatlah bahawa akhirat itu adalah lebih kekal. Yang kamu sayang nak tinggalkan harta, takut mati di medan peperangan, takut hilang harta, takut tidak dapat mencari harta lagi dan sebagainya, ingatlah bahawa akhirat itu lebih kekal. Kemudian sekarang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat seterusnya mengingatkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanah taqulu hazihi min indillah. Inilah yang boleh berikan tajuk pertemuan kita pagi ini. Aynama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila sampai ajal. Iza jaa ajalhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal, tidak akan dikurangkan, dilambatkan sesaat dan tidak juga dikedepankan sesaat. Jadi begitu juga tempat ini jelas Allah sebutkan, aynama takunu, di mana sahaja kamu berada, yudrikumul maut. Kamu akan akan mendapatkan juga yang dikatakan kematian. Allah ingatkan tu. Ingatkan orang yang tak nak pergi perang tadi. Dia takut mati. Takut pergi perang, takut mati. Kita pun hari ni bukan perang saja kita takut. Anak kita nak pergi belajar luar negara, kita risau. Nanti kita mati, dia tak tengok kita. Ramai tu. Tak nak. Nanti mati tak tengok. Dia tengok atau tidak, kita tetap mati. Begitu juga siapa-siapa saja dalam hidup kita. Walaupun kita satu rumah, boleh jadi kita mati pun dia tak tengok. Maaf nak guys. Jadi Allah peringatkan di sini, ya. Tadi pada asalnya dalam ayat ini yang zahirnya kita baca ialah mengingatkan orang yang tak nak pergi perang. Tapi ini juga untuk kita. Kita mesti yakin bahawa sebenarnya mati itu di mana-mana sahaja. Ada orang nak sangat mati di Mekah. Dia pergi banyak kali ke Mekah nak mati di Mekah. Akhirnya tak mati juga di Mekah. Allah yang menentukan dia mati di mana. Ada orang pergi sekali saja ke Mekah. Tapi matinya di Mekah. Kan? Ada orang dia pergi jalan-jalan saja. Saya baru berwhatsapp dengan kawan, dia cerita tentang kematian suami dia. Kami jalan-jalan, dia kata, rumah anak. Sampai saja dia meninggal di situ. Tak sakit kan? Ada orang dia pergi melihat, nak tengok cucu dia nikah. Malam sebelum nikah itu dia dah meninggal di rumah anaknya. Tak tentu kan kita nak mati di mana. Dan kita pun, bila kita diuji sakit contohnya,
kita rasa kita nak mati sangat dah. Lagi-lagi penyakit itu memang sinonim dengan kematian. Sinonim dengan kematian. Saya nak sebutlah ada beberapa penyakit, contohlah kanser. Orang sebut kanser ni memang ialah kalau tak cepat lambat, siapa-siapa pun sebenarnya kalau tak cepat lambat itu akan mati. Saya fikir begitu. Kenapa orang kanser saja kalau tak cepat lambat dia akan mati? Saya sebut bahawa semua orang akan mati. Cuma mungkin asbab yang dilihat oleh manusia di sekitar kita, sebabnya penyakit atau sebabnya apa-apa saja atau tidak ada sebab pun yang kita lihat. Itu Allah tentukan. Tak apa sebab pun. So janganlah kita rasa bila Allah uji kita dengan penyakit bahawa barulah kita rasa kita akan mati. Kita tak diuji dengan penyakit pun, kita akan mati yang kita tidak tahu bila. Mungkin saya sedang bercakap-cakap ini, mati. Alhamdulillah lah kalau mati sedang menyampaikan ilmu. Mungkin itu dia satu yang baik lah. Macam kita tengok dalam cerita-cerita ada orang tu sedang baca khutbah meninggal. Kita mendengar cerita orang sedang mengajar, mengaji, meninggal. Begitu husnul khatimahnya mereka. Meninggalnya di masjid. Lihat. Walaupunnya kita pun ada baca juga hadis, sebenarnya kematian itu kematian itu selalunya apa yang dia banyak buat dalam hidupnya, di situlah dia selalunya dia juga diberi pengakhirannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada orang tanya saya baru lagi tentang perginya anak saya ketika pergi menuntut ilmu. Dia kata, bukankah tidakkah bonda rasa bahawa ini satu yang memang sudah ada dalam kehidupan ni, sebab saya sentiasa mencari ilmu, untuk ilmu dan mengajar dan sebagainya. Saya fikir itu semua kehendak Allah. Meski apa pun yang saya buat, belum tentu itu sudah ketentuannya bahawa dia meninggal dalam perjalanan untuk menuntut ilmu. Dan kita pun, sebab itu juga satu yang pemujuk lah bagi saya bahawa dia meninggal dalam penghujung yang baik. Namun segalanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mahu, walaupun kita minta, tetapi memanglah kita sentiasa meminta mudah-mudahan Allah bagi kita husnul khatimah. Tetapi kita tidak tahu. Di mana itu pun tidak tahu. Mungkin di tengah laut, mungkin di mana-mana saja Allah boleh ambil nyawa kita. Jadi kita fikir, oh susahlah, takutlah mati pula saya. Saya ada pembantu dulu, saya nak berhentilah puan. Kenapa saya takut mati di sini? Saya pun dia dah cakap macam tu, bimbang juga kalau dia mati sekarang, nanti dia keluarga dia marah saya pula. Dan sebenarnya kita pun tak boleh tahan. Dia ada hak untuk kata nak berhenti. Dia pun umur tua, dia rasa setiap orang tua tu akan mati cepat. Sebenarnya orang muda pun boleh mati. Jadi kita kena faham bila Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan ni, aina ma takunu yudrikumul maut. Tapi kena ingat, apabila saya baca hadis tadi, kita sebutkan, saya beri mafhumnya saja, bahawa sebenarnya kematian, pengakhiran kita selalunya dengan apa yang kita buat. Sebab itu kita buat yang baik-baik. Mudah-mudahan pengakhiran kita di tempat yang baik. Kita buat yang baik-baik sahaja. Nauzubillah kalau kita kata orang yang main judi, kalau dia mati di tempat judi. Kalau orang yang suka clubbing contohnya, mati di club. Nauzubillah, itu yang kita tidak mahu. Sebab itu kita jauhi semua-semua itu. Kita pergi tempat yang baik-baik. Selalu pergi ke masjid. Kalau masjid terbuka lah sekarang ini, kalau di kawasan yang PKPB masih lagi tidak boleh. Dan sebagainya lah, kita perlu ingat bahawa kita mencari supaya tempat terakhir kita adalah tempat yang baik. Sebab itu jangan sekali-kali kita langkahkan kaki ke tempat yang tidak baik. Mana tahu di situ pengakhiran kita. So kita tak maulah su'ul khatimah. Okey. Allah kata, walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Maksudnya kamu tak boleh, kalau tadi dia tak nak pergi perang, takut berjumpa musuh, kamu duduk rumah kurung diri pun, maksudnya begitulah. Kamu duduk di tempat paling tinggi atau di mana saja, kamu boleh mati. Kita lihat saja cerita anak Nabi Nuh, tidak mahu
beriman kepada Allah, tidak mahu mengikut bapanya, dan dia kata dia boleh panjat supaya air itu tak sampai kepada dia. Tetapi akhirnya Allah sampaikan juga itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. So jadi kita kena jaga itu ya, sebab Allah dah ingatkan. Dan kalau mereka beroleh kebaikan, kemewahan hidup, mereka berkata ini adalah dari sisi Allah. Cuba lihat dia kata wa in tusibhum, apabila mereka mendapatkan hasanah, yaqulu hazihi min indillah. Ini kan orang beriman sebenarnya. Cuma dia sedikit kurang sebab tak mau pergi berperang. Jadi kalau dia dapat kebaikan, dia kata ini daripada Allah. Wa in tusibhum sayyi'ah, kalau dia kena benda buruk, yaqulu hazihi min indika. Dia salahkan Nabi Muhammad. Ini daripada kamu. Contoh kalau dia pergi perang tadi, dia menang, dia dapat harta rampasan dan macam-macam. Sebab ada pembahagian nanti dia kata ini daripada Allah. Tapi bila dia cedera, bila dia menghadapi masalah, mungkin isteri anak ditinggalkan tidak sihat dan sebagainya, dia kata ini sebab kamulah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, inilah dia, hazihi min indik. Kul kullum min indillah, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Maaf saya mata tak berapa nampak, jadi baca tu macam benda katalah hafal dah ingat-ingat lupa. Saya sebut la takaduna tu tadi, bila saya ingat makna dia mesti la yakadun. Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan nasihat dan pengajaran. Jadi tadi bila buruk dikata daripada Muhammad. Jadi Allah tanyalah kepada Muhammad, agaknya mereka ni apa masalahnya sehingga tak faham apa yang diajar. Sudah diturunkan Quran, tidak faham lagi. Sudah diberikan pengajaran, tidak faham lagi. Ya, begitulah. Oh, ada benda no ke? Terima kasih ya. Orang baru balik jalan jauh ni. Ada persoalan rupanya. Sejauh mana kita melarikan diri daripada kematian, ia tetap, ya betul, bukan persoalan satu pandangan. Ya, di mana sahaja kita berada, di Melaka ke, di Kuala Lumpur ke, di Terengganu saja ke, benda no, sama saja kita pun semua akan mati. Kita pergi belajar, anak kita hantar ke Turki belajar hafal Quran, kita risau dia mati. Kita mati dia tak jumpa kita tak jumpa dia. Dan macam-macam lah, tetapi ada yang dikatakan perasaan manusia biasa ya. Kita selalu risau, itu kerisauan biasa. Tetapi kerisauan itu mesti diubat. Mesti kita ubati dengan iman kita. Kita ubati dengan kekuatan mental dan hati kita sebenarnya. Kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak, kalaupun dia mati di mana-mana, yang penting Allah terima dia untuk masuk ke syurganya. Dan kita juga akan masuk ke syurganya. Di sanalah kita bertemu. Di sanalah kita berjumpa untuk kekal abadi. Tidak perlu kita fikir bahawa di dunia ini kita tak nampak. Ini dah musim PKP. Saya lah dengan mak mertua tak bersihat. Memang hati, gejolak hati itu tak boleh tahan. Rasa nak balik. Bukan masalah PKP saya tak boleh balik, tetapi masalah kesihatan. So, apa yang kita mampu kirim ialah doa dan kita berserah kepada Allah. Mudah-mudahan dia memberikan kesihatan, ada umur kita jumpa lagi. Takdirkan saya ataupun dia yang akan pergi. Tidak jumpa. Kita bermohon kita berjumpalah hendaknya di syurga. Begitulah yang kita selalu perjuangkan. Okey. Jadi di sinilah yang kita tekankan tadi, walaupun cerita ini berkaitan peperangan, tapi ingatlah bahawa kita juga berjuang hari ini. Jadi kalau kita perlu berjuang hari ini, contohlah ya, tugasan kita ada di mana? Dan kita terpaksa pergi tinggalkan. Kadang-kadang kita kena tinggalkan anak kita sedang sakit, anak kita sedang itu, memang kita ada tanggungjawab. Tapi kalau kita boleh selesaikan, kita boleh
tunaikan kerana kita memikirkan satu tanggungjawab, terutamanya tanggungjawab dakwah kita, tanggungjawab kita tentang suatu perkara yang di hadapan Allah kita akan dipersoalkan, maka kita akan lakukan dengan baik. Kita lihat sajalah Abu Talha. Dia pergi, anaknya meninggal. Dan isterinya dengan baik hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyusahkan Abu Talha. Malah dia melayani Abu Talha. Dan selepas Abu Talha berehat, barulah dia beritahu. Ya Abu Talha, dia kata, jiran kita meminjam satu barang daripada orang lain. Lalu tuannya meminta adakah wajar dia memulangkannya. Maka Abu Talha mengatakan, sudah tentu kerana hak dia. Maka dia katakan, ya Abu Talha, anak kita adalah milik Allah. Sekarang Allah telah mahukannya kembali dan telah dikembalikan kepadanya. Sedihlah juga Abu Talha kan. Dan dia pergi mengadu kepada Rasulullah apa yang dilakukan oleh isterinya. Maka Rasulullah mengatakan bahawa Ummu Talha itu adalah penghuni syurga. Akan mendapat satu tempat yang baik di syurga dengan keimanan yang kukuh. Anaknya diambil, bersabar dan menenangkan lagi suaminya. Jadi ibu-ibu, perempuan yang dikasihi Allah sekalian, orang selalu kata orang perempuan ini mudah gawat ataupun mudah panik, mudah ni. Saya rasa tidak. Kita sudah diberi contoh dengan Ummu Talha itu, maka kita semua seharusnya menjadi Ummu Talha. Bukan bab kematian saja, tapi banyak perkara kita harus bertenang. Bertenang, berfikir bagaimana untuk menguasai suasana, untuk mendepani masalah. Sehingga kita boleh selesaikan dengan baik. Kalau kematian di mana pun dia akan mati. Suami kita ada ke tidak ada, dia akan mati juga. Tapi begitu juga penyakit dan sebagainya. Ada atau tidak ada, kita terpaksa laluinya dengan baik. Dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Kita sebelum saya sambung ayat lain, saya nak cuba lihat ni sakit ada. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gigih tidak gigih lah benda, itu tanggungjawab. Ini bonda, panggil anak dia bonda juga, tak apalah kan. Waalaikumsalam, Siti Hasni ada. Kita ada Nutfia. Ada siapa? Waalaikumsalam. Jaliana Jaafar Siddiq. Waalaikumsalam Jaliana. Suraya Muhammad. Terima kasih semua. Okey, sebelum saya pindah ni, saya terlupa tadi nak beritahu. Ada seorang hamba Allah yang dia sebenarnya dia bayar buku saya untuk saya jadikan hadiah pada hari ini. Dan juga untuk seterusnya sebab ada 3. Jadi dia minta pandai-pandailah, dia kata kalau nak beri satu siri satu buku, berilah satu siri satu buku. Ada 3 dan semalam saya dapat lagi 2 itu buku lain pula. Jadi satu buku dia beli buku Aku Pasrah Kalian Pulang, dia beli 3. Dan orang lain bayar untuk 2 buku Hijrah Hati. Jadi rezeki lain nanti selepas live ni saya akan berilah nama. So yang dapat itu Alhamdulillah, yang tak dapat yang kecil hati. Sebab saya selalu kalau selepas tu bila saya nak tengok nak bagi hadiah tu, bukan bonda ni tengok bersungguh-sungguh sangat. Saya terus tengok nama, saya terus kata tawakal Allah. Saya berserah kepada Allah dan Allah telah gerakkan hati. Saya pilih nama tersebut. Jadi nanti selepas live ini bonda akan berilah dan tentulah mereka yang ada komen, ada share, sebab itulah nama yang keluar. Kalau dia tengok saja, dia tak komen atau tidak share, maka saya tak jumpalah nama dia kan. Jadi nanti bonda akan berikan buku tersebut. Saya fikir saya nak beri setiap siri satu buku supaya dia
tersebar. Kalau saya beri hari ni semua 3, minggu depan 2 tu habis, lepas tu habis. Apa pun, saya ucapkan terima kasih dan mari kita doakan sama-sama kepada pemberi itu dirahmati Allah, diberkati Allah dalam sokongannya dalam majlis ilmu. Saya sangat-sangat bersyukur dengan sokongan rakan-rakan. Saya tak kata yang menyokong itu hanya yang beri hadiah. Yang melihat saya ni tu pun satu sokongan. Maknanya yang share tu satu sokongan yang besar. Kita sokong apa yang kita mampu. Kalau kita share, kita hanya gunakan jari-jari. Pun insya-Allah dapat pahala. Kita sebarkan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang kita perlu lakukan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung sikit lagi. Kita ada masa 15 minit. Alamak, ya ke 10 minit je lagi. Tapi saya nak habiskan juga sebab tadi sudah merancang dan pemikiran. Saya nak habiskan sampai ayat 79 sebab ayat ni pendek saja. Ini selalu kita sebut sebab tadi bila ayat tadi mengatakan bahawa orang yang tak kuat iman itu, dia kata yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada Muhammad. Sekarang Allah sebutkan ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang baik yang kamu dapat itu datangnya daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Apa yang menimpa kamu daripada keburukan itu adalah daripada diri kamu sendiri. Bencana yang sampai kepada kita itu adalah daripada kita. Jadi ini perlu kita fahami sedetailnya. Kita perlu fahami dengan baik bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menyebutkan dia sebenarnya nak beri kita baik. Tetapi kalau usaha kita tidak sampai kepada baik ataupun kita melakukan perkara yang dilarang olehnya, maka itulah musibah yang datang. Dan musibah ini dia bukan hanya menimpa kepada orang yang buat jahat saja. Kalau kita duduk satu negara, satu kampung, satu kawasan, Allah nak balas seseorang yang ada di situ, dia akan menimpa semua tu. Ini memang ada hadis. Sebab itu kalau orang melakukan keburukan, mungkar, kita kena betulkan. Sebab mungkin kerana kemungkaran dia nanti, kita juga akan mendapat balanya. Ini peringatan yang sangat-sangat kita perlu ingat. Kita ingat dah satu cerita yang mengatakan contoh yang diberikan oleh seorang ulama dan memang katanya peristiwa ini benar. Apabila mereka bermusafir, layar itu ada 2 tingkat. Kapal maksudnya. Yang di bawah ini air sudah penuh. Jadi dia mahukan air itu keluar. Dia tebuk perahu itu supaya air itu keluar. Mungkin pemikirannya begitulah ya. Dia tebuk supaya nanti kalau sampai paras tu air itu keluar. Sedangkan kalau dia tebuk mesti air itu keluar. Kalau orang tak tegur dia nak tebuk, biarlah dia mati sendiri, kita fikir begitu. Kita akan mati satu kapal. Tenggelam satu kapal. Begitulah mungkar. Kita akan tenggelam satu kapal. Tenggelam satu kampung, tenggelam satu kumpulan. Jadi sebab itu kita kena baiki. Itu Allah sebutkan ma asabaka min hasanah faminallah. Yang baik itu datang daripada Allah, sebab itu kita minta kepada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah, yang buruk itu daripada diri kita sendiri. Bencana itu daripada kita. Kita cuba muhasabah diri kita. Kita audit diri kita setiap hari. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Supaya kita semakin insaf. Supaya kita semakin ingat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan aku utuskan kepada kamu rasul. Wa arsalnaka, dan aku utus kamu, silap. Dan aku utus kamu kepada manusia sebagai pesuruh Allah. Maksudnya dia bercakap pada Nabi Muhammad lah ya. Kadang saya ni pun silap mana. Wa arsalnaka, dan aku utuskan kamu wahai Muhammad linnas, kepada manusia sebagai seorang rasul yang membawa rahmat. Kan? Rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmah. Membawa rahmat. Tapi orang kata pula dia bawa sayyi'ah.
Itu yang diperbetulkan oleh Allah pandangan mereka dengan mengatakan bahawa bencana itu datang daripada diri kamu sendiri, bukan daripada Muhammad. Kerana Muhammad itu dibawa sebagai utusan membawa rahmat, mengajar kita perkara yang baik. Dan cukuplah Allah menjadi saksi yang membuktikan kebenaran hakikat ini. Allah adalah saksi kebenaran itu. Wa kafa billahi syahida. Sebab itulah kita sebenarnya tidak boleh kata, sebab kita dah dengar dah pandangan-pandangan anti hadis contohnya mengatakan bahawa kenapa ulama berpandu juga kepada hadis sedangkan ada Al-Quran, cukup memada dengan Al-Quran. Tidak sebab Allah sebutkan di banyak kali, macam-macam tempat Allah sebutkan. Di sini Allah sebutkan bahawa Rasul itu diutus kepada manusia. Maka kata-katanya mesti didengar. Kerana kata-katanya itu adalah penerang kepada Al-Quran. Jadi apa yang difirmankan, dan kita pula sebagai umat yang kemudian ini tidak faham dengan Al-Quran, tidak faham dengan hadis, melainkan kita baca pandangan ulama yang terdahulu, ulama-ulama yang memang fokus ilmunya kepada Al-Quran dan hadis. Tidak salah kita memberikan penjelasan ataupun tafsiran ataupun penjelasan pada hadis sekiranya kita mampu melakukannya menepati dengan syarat-syarat. Sebab itu kita kena belajar syarat mentafsirkan Al-Quran, syarat mensyarahkan hadis. Kalau tidak faham yang itu, kita tidak boleh sesuka hati memberi penjelasan kepada Al-Quran dan memberi penjelasan kepada hadis. Jadi itu yang kita kena ingat, jangan kita kata begini, dalam Al-Quran begini, kerana kita lihat ayat secara literalnya begitu maknanya. Ada yang kita tidak faham. Okey. Ayat yang mengatakan bahawa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kita sendiri. Kita selalu dengar soal terutamanya penceramah lah atau orang selalu ucap. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sebenarnya itu satu peringatan yang baik supaya kita tidak menyalahkan. Contoh kalau ada penceramah tersilap cakap, kita kata kenapalah dia jadi macam ni. Macam kita salahkan ilmu yang dia dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bukan kesalahan ilmu itu, tetapi mungkin kesilapan dia. Dan dia pun sudah mengakui yang buruk itu datang daripadanya. Maka kita terbuka atau bertolerat dengan apa yang kita cari yang betulnya bagaimana. Bukan kita menyalahkan. Kerana setiap yang mengajar itu juga manusia. Mereka ada kesalahan di sana sini. Sebenarnya kami ni lah, saya tak tahulah orang lain yang mengajar ni ataupun yang rajin yang suka nak berkongsi ilmu ni, kalau kita tak terlalu takut untuk silap, memang tak buat. Saya selalu fikir, buat ni saya silap cakap orang ingat sampai bila-bila berapa keturunan. Mungkin tidak akan buat. Tetapi bonda lah ataupun mungkin rakan-rakan sekalian yang juga terlibat dalam mengajar, para guru semua, kita sentiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang kita ajar itu, yang kita sampaikan itu sesuatu yang benar, sesuatu yang direstui Allah. Dan sebab itu juga kita mohon mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Saya mohon setiap kali nak duduk ni, ya Allah berilah hidayah kepada semua para penonton, diri saya dan para penonton semua. Sebab mudah-mudahan walaupun kita tersalah cakap, tetapi Allah bagi mereka hidayah, maka mereka mendapat yang baik. Mereka faham yang baik. Itu yang kita nak. Sebab kadang-kadang perkataan kita itu sukar dipahami. Bila Allah berikan hidayah, maka Allah berikan hidayah yang betul. Allah beri hidayah yang tepat. Jadi kita perlu berdoa kepada Allah sebelum kita mula mengajar. Ya Allah, berilah hidayah kepada sesiapa saja yang mendengar ilmu yang saya sampaikan ini. Kita memang tidak ada kemampuan untuk memberi hidayah. Apatah lagi, kita juga manusia yang ada salah dan silap. Yang mungkin tidak benar apa yang kita sampaikan. Sebab itu kita kata yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Jadi kita fikir sama-sama. Ya Allah,
Kalau kita nak terima ilmu, ya Allah berikanlah aku hidayah dalam penerimaan ilmu ini. Jadi kita faham yang baik. Jangan kita faham yang tidak baik ataupun kita ambil yang tidak baik. Kita pun lelonglah pula kata, dia ni cakap macam ni, macam ni, macam ni. Macam bunda katalah, bunda selalu ada orang mesej. Bunda, ada pensyarahkan, penceramahkan, dia kata begini, begini, begini. Sebenarnya kadang-kadang bunda kata silap dengar kot. Mungkin ada macam ni sebab saya tak dengar orang tu bercakap. Tapi jadi macam pelik sikit Contoh, dia kata, bunda, kita boleh semayang ghaib atas kubur selama sebulan kalau kita kematian. Saya rasa dia silap dengar penceramah tu cakap apa. Saya rasa, tapi kalau betul dia kata, saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi dia hidayah dan memberi juga hidayah kepada pendengar itu. Jangan sampai dia kebingungan. Nanti dia pergi pula semayang ghaib di atas kubur sebulan. Dan saya nak kata dia tersilap, ramai pula pelajar saya waktu itu, student di surau kan, semua dengar ceramah itu. Jadi saya mohon pada Allah memberi hidayah kepada yang menyampaikan dan juga kepada yang menerima. Sebab itu sebab kita tidak pasti orang yang mengajar itu mungkin tersilap, dia manusia biasa. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada guru-guru saya ini hidayah, berikan juga kami hidayah ya Allah. Semoga kami terima yang baik-baik dan yang betul sahaja. Jadi kita tidaklah rasa risau, ragu nak pergi tengok penceramah tu cakap lain, penceramah ni cakap lain dan sebagainya. Kadang-kadang kita yang tidak berapa betul pemahaman. Itu belum lagi pergi ke luar negara belajar. Pergi ke luar negara, kalau belajar Islam luar negara, dia lagi masuk pensyarah ni, dia pegang mazhab ni, pensyarah ni pegang mazhab ni. Tapi itu bagusnya. Jadi kita sebagai pelajar mencari ilmu. Kenapa tadi guru itu ajar begini? Mana guru ini ajar begini? Kenapa dulu saya belajar begini? Kalau tak ada begitu, kita tidak akan mencari yang mana lebih tepat dan yang mana lebih sesuai. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Kita ada 3 ayat yang kita baca, di mana dalam ketiga-tiga ayat itu mengingatkan kita yang perlu kita takuti ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kematian itu bukan hanya di rumah, bukan hanya di peperangan, bukan hanya di medan mana-mana pun, tetapi kematian itu ada di mana-mana. Sebab itu juga kita jauhkan diri kita daripada maksiat, mudah-mudahan kita tidak su'ul khatimah. Kita berdoa kepada Allah, kita diberikan husnul khatimah. Dan kita perlu ingat bahawa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk datang daripada kita. Sebab itu kita sentiasa berdoa, sentiasa beristighfar, sentiasa audit diri kita supaya kita sentiasa baik dan benar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang menonton pagi ini. Mohon maaf kalau saya salah dan silap. Mudah-mudahan kita jumpa lagi diizin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sihat sebab saya selalu tangguh. Saya sihat pada hari Rabu malam. Sebenarnya Rabu malam tu yang lepas saya tidak sangka sebab saya sihat sebenarnya pagi. Jadi saya pun berjalan ke rumah anak saya tu. Mungkin dalam perjalanan itu agak banyak sikit bergerak-gerak. Malam saya sudah tidak sihat. Jadi doakanlah mudah-mudahan sihat. Kita berjumpa lagi dalam keadaan yang baik dan kita sama-sama mengingat muhasabah diri, kita sentiasa berpegang pada jalan Allah dan marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dalam setiap langkah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa nar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana
Assalamualaikum